Tahukah anda bahawa 90% produk konsumer dunia dikilangkan oleh mereka yang bukan beragama Islam? Walaupun ada di antaranya yang diiktiraf halal, namun kurangnya pengetahuan pengilang mengenai sudut pandang syariah dalam hal ini mampu mewujudkan kebimbangan di kalangan pengguna. Namun seiring waktu dan keadaan masyarakat yang semakin peka, wujud pelbagai cara untuk memastikan umat Islam dapat menjadi pengguna tanpa was-was. Kita mula-mula buat, kita tercari-cari satu kaedah pengilangan yang bersesuaian dengan kehendak orang Islam. Sebelum ni kita menggunakan kaedah-kaedah persijilan yang dibuat oleh terutama pihak barat seperti JMP, HACCP. IMP ni dia ada satu persijilan. Dalam dunia Islam, kita lihat belum ada lagi satu persijilan yang khusus untuk umat Islam mengamalkan dalam proses pengilangan. Islamic Manufacturing Practice atau IMP diwujudkan sebagai salah satu piawaian amalan berasaskan hukum-hukum syarak. Ia melibatkan pengilangan, pemakanan, pengurusan dan gaya hidup umat Islam. IMP dicetuskan dari rasa kesedaran menghasilkan produk halalan thayyibah melalui sumber kaedah pengilangan, bahan dan pembuatan, amalan dan pengilangan serta pengurusan pentadbiran dan kewangan. IMP dia ada satu badan NGO iaitu kita panggil Secretariat Community IMP. Secretariat Community IMP ni satu badan NGO yang kita daftar di Mahkamah Tinggi dan kita ada satu badan yang legal yang mana kita menggerakkan persijilan ni nak mudahkan orang Islam untuk mendaftar dan kita mengalu-ngalukan penggelang-penggelang supaya datang berjumpa dengan kita, kemudian dapat berhubung dengan kita di sini dan kemudian kita akan pergi audit lah bila dia isi borang sebagainya tu, kita pergi audit dan dia boleh berhubung terus dengan di Kelang. Bagi merealisasikan konsep yang dicetuskan IMP, sebuah kilang yang bertaraf GMP, Good Manufacturing Practice, telah pun ditubuhkan. Kilang yang diberi nama Sidratul Corporation Sendirian Berhad adalah model pengilangan IMP memfokuskan kepada pengilangan atau Islamic Manufacturing Practice. GMP adalah satu proses pengilangan yang mempunyai prinsip-prinsip keselamatan, keberkesanan dan kualiti produk yang dihasilkan. Ia juga mendapat pensijilan yang diiktiraf dari Biro Pengawalan Farmaseutical Kebangsaan Malaysia BPFK. Jadi IMP ni dia seperti kita kata menambah nilai daripada amalan pengilangan yang sedia ada tu dari sudut dengan doanya, dengan pekerjanya yang baik, yang dengan berwuduknya kita ambil. Kalau pagi kita mulakan dengan solat duha. Jadi ini satu amalan sebagai satu ibadat, ibadat kita dengan Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala IMP mempunyai prinsip-prinsip kesucian rohani, jasmani, keselamatan, kualiti dan keberkesanan terhadap pemikiran, perasaan, jiwa dan akhlak manusia. IMP itu sendiri adalah satu piawaian yang kita rumus khas di mana kita memberi penekanan kepada kesucian ataupun kebersihan produk itu daripada sudut fizikal dan spiritualnya. IMP ni dia adalah satu amalan pengilangan yang proses tu bermula daripada mula barang tu dibuat. Barang tu dibuat sampailah barang tu siap. Proses pengilangan IMP ini harus bersifat suci dari sudut fizikalnya dan juga rohaniahnya. Ini bermakna pengilangannya haruslah tidak tercemar dengan bahan-bahan yang haram. Malah, tangan-tangan yang memproses produk-produk ini juga haruslah bersifat suci dan halal. IMP ditubuhkan bagi memartabatkan amalan pengilangan Islam dalam melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak hanya tertumpu kepada pemasaran produk semata-mata, malah pendidikan yang bermula dari makanan yang halal serta pengajian ilmu duniawi dan ukhrawi juga turut ditekankan bagi mewujudkan usahawan muslimin yang sejati. Menjadi suatu piawaian Islam yang diyakini umat Islam sejagat melalui moto bukan sekadar halal tetapi halalan thayyibah.
inilah visi utama Islamic Manufacturing Practice ditubuhkan. IMP meliputi 4 aspek utama iaitu penghilangan, pemasaran, pengurusan dan motivasi. Proses penghilangan IMP terbahagi kepada 3 iaitu pengusaha, situasi kilang dan bahan mentah serta pekerja. Bagi pengusaha yang ingin melibatkan diri berasaskan konsep yang ditekankan IMP, mereka perlulah melengkapkan diri dengan pelbagai perkara wajib. Pertama sekali daripada pihak kalau penghilang juga harus mempunyai pengetahuan dari sudut agama. Sebagai seorang Islam, kita tidak dapat lari. Bila kita menguruskan penghilangan, kita kena faham aspek-aspek penting adalah ilmu itu sendiri. Bagaimana ilmu segi muamalah Islam, terutama dari segi penghilangan, nak beri orang makan yang baik, kita juga harus baik dulu. Mana kita sendiri sebagai pengusaha kilang perlu memahami dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah SWT tu. Pengusaha perlu mengetahui persoalan hukum pembuatan produk, mempunyai ilmu berhubung persoalan agama dan membekalkan produk mengikut piawaian syarak. Selain itu, pengusaha juga perlu menyedari bahawa penghasilan produk itu akan menjadi persoalan yang akan dituntut di akhirat kelak. Pengusaha juga perlu menanam niat untuk menyediakan produk yang halal lagi baik kepada pengguna Muslim semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Dan tidak ketinggalan, sumber kewangan yang digunakan untuk perniagaan adalah bukan wang yang bersumberkan riba. Di samping itu juga, situasi kilang dan bahan mentah juga perlu diberi perhatian di mana susunan barang-barang di dalam kilang haruslah mengikut syarak. Ketika bekerja, sebarang muzik tidak boleh dimainkan. Selain itu, kuliah kefahaman tentang halal dan hal-hal berkaitan serta kuliah agama tentang pengurusan pekerja turut dianjurkan. Sumber bahan mentah juga hendaklah halal dan mendapat pengesahan dari pihak berkuasa dan dari unit audit syariah dalaman. Bukan sekadar aspek penghilangan dan produk makanan, IMP juga turut menekankan kualiti insan yang bekerja haruslah mengikut standard yang ditetapkan. Paling penting, pekerja mestilah beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka juga perlu mengetahui tentang hukum taharah yang berhubung dengan dirinya dan kesucian bahan peralatan dan bahan mentah. Pekerja juga harus tahu tentang perbezaan antara air mutlak dan air mustakmal. Selain itu, pekerja perlu berkemampuan membaca Al-Quran kerana banyak doa dan bacaan yang perlu dibaca semasa proses penghilangan. Sebelum memulakan pekerjaan, pekerja perlu berada dalam keadaan berwuduk dan perlu memulakan setiap pekerjaan dengan bismillah dan doa-doa khusus. Berwuduk juga merupakan sebahagian amalan yang dilakukan di kilang Sidratul Corporation yang bertaraf IMP. Pekerja lelaki dan perempuan tidak bercampur dalam satu ruang yang sama dan akhir sekali bagi pekerja perempuan yang sedang haid, mereka akan dipindahkan ke bahagian lain sehingga kembali suci untuk bekerja di bahagian penghilangan. Sidratul Corporation adalah contoh terbaik syarikat yang mengamalkan amalan pemakanan Islam, IMP. Sidratul Corporation adalah sebuah syarikat penghilangan milik penuh Bumi Putra Islam, di mana di sini kami mengamalkan konsep amalan penghilangan Islam ataupun IMP, dalam bahasa Inggerisnya Islamic Manufacturing Practice. Syarikat ini mempunyai pekerja yang sentiasa dalam keadaan bersih, berwuduk dan roh yang sentiasa mengingati Allah. Bagi pengguna yang masih ragu-ragu terhadap produk halal, pastikan IMP menjadi jalan penyelesaiannya kerana produk ini diyakini bersih dan suci dari cara pembuatannya. Mawaddah merupakan satu produk yang dihasilkan melalui proses Islamic Manufacturing Practice, iaitu makanan yang mempunyai prebiotik dan makanan tambahan yang perlu untuk tubuh manusia. Berstatuskan halalan thayyibah, makanan ini disarankan di dalam Al-Quran.
Oleh itu, makanan yang halal dan baik merupakan tuntutan agama. Halal di sini bukan pada zahirnya sahaja seperti makanan halal dan bukan haram, tetapi yang lebih penting punca dan sumbernya untuk mendapatkan makanan tersebut mestilah daripada cara yang halal seperti tidak menipu, rasuah dan lain-lain. IMP ni bukan sahaja terhadap produk, tetapi kalau di kalangan saya sendiri sebagai staff, dia orang kata walaupun amalan yang kita amalkan setiap hari itu merupakan satu kebiasaan, tetapi yang kata dia dari sudut kata terhadap kesan individu, diri sendiri dan juga kita punya kehidupan tu, orang kata di situ dalam masa lama dapat mendidik diri kita lah. Kebanyakan makanan-makanan seharian yang kita makan sebenarnya tiada roh. Itu yang menyebabkan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Contohnya budak-budak sekarang merempit, membuat suatu kata kes zina, kes rogol ni biasa dalam pasaran, dalam keadaan kehidupan kita seharian. Kerana apa? Punchanya adalah datang daripada makanan. Dia bagi satu gambaran ataupun satu expose kepada saya dan juga kepada orang luar lah, berkenaan dengan apa itu halal dan thayyiban. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169.